Okey. Okey, soalan contohnya soalan nombor 5 dan nombor 6. Okey, jadi awak tahu bilangan darjah. Okey, yang ini adalah bilangan bagi darjah. Okey, so hasil tambah semua ni adalah bilangan darjah. Dan kalau kita nak buat graf, hasil tambah ni mesti dapat nombor genap. Barulah kita boleh lukis sama ada graf mudah ataupun graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Okey, bilangan darjah. So lah bilangan darjah sama dengan 2 darab. So I tu apa? I adalah yang awak dapat garis yang boleh menghubungkan antara dua bucu. So contohnya ni lah 1 campur 2 campur, bila kita tambah semua ni kita dapat berapa? Kita dapat jawapan dia sama dengan 14. So bila 14 baru kita boleh lukis graf mudah. Okay, dia ada graf mudah. Bila dapat jawapan genap, kita boleh buat graf mudah. So 14 ni apa? 14 ni sebenarnya yang ini. Okay, so kalau awak nak tahu graf mudah ni terdiri daripada berapa garis untuk memudahkan awak lukis. So 14 sama dengan 2I. Jadi kita boleh dapat I sama dengan 7. Maknanya awak punya graf, okay, awak punya graf mudah, okay, titik dia ada, bucu dia ada 6. Dekat sini bucu dia ada 6. Garis dia ataupun tepi dia mesti ada 7. Okey, barulah awak tahu awak punya graf tu betul ataupun salah. Okey, boleh ya? So, hasil tambah tu sebenarnya adalah bilangan darjah. So, kita masukkan saja dalam formula ni untuk tahu berapa garis yang menghubungkan setiap pasangan bucu. Okey, contohnya kalau graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi pun sama juga. Hasil tambah ni mesti nombor genap. Okey, hasil tambah mesti nombor genap. Cumanya dia ada gelung dan berbilang tepi. Okey, so gelung bentuk bulat, berbilang tepi sama ada antara dia menghubungkan dua titik. So macam ni lah. Ini kita panggil bilang tepi. Okey, bilangan darjah untuk gelung. So kalau bilangan tepi untuk gelung kita kira macam biasa. 1, 2. Okey, kalau bilangan darjah untuk gelung, satu bulatan ni nilai dia bersamaan dengan 2. Okey, satu bulatan ni nilai dia bersamaan dengan 2. Contohnya lah dekat sini bucu, contohnya ni 6. Okey, contohnya ni 6. So bucu dia, contohlah kita ambil bucu dia F. Okey, bucu F ni boleh buat 6 garis. Jadi 1, 2, 3, 4, okey. Dia ada gelung. Gelung tu bermaksud satu gelung tu bilangan dia mewakili 2. Jadi dekat sini nilai dia sama dengan 6. Okey, garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat. So gelung ni bersamaan dengan 2. So titik ni boleh buat 6 garisan. Okey, boleh? Jelas? Jelas cikgu. Okey, seterusnya. Okey, so seterusnya kita boleh sambung subgraf dan juga pokok. Okey, lagi satu yang ni semalam saya terangkan. Okey, lagi satu yang ini. Okey, so soalan C. Okey, bila dia kata bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak larian adalah di antara 1.4 km hingga 2.1. So ini maksudnya julat. Jadi 1.4 kilometer X 2.1 kilometer. So nilai dia boleh berada di antara tengah ni. Jadi okey, dan soalan dia tanya larian sehala, maknanya tak boleh, sehala maknanya kita ikut anak panah lah, sehala tak boleh ada yang berpatah balik. Okey, contohnya laluan pertama kita boleh ambil V1 pergi ke V3 pergi ke V4 pergi ke V5. So tempat tamat dia. So V1 pergi ke V3 pergi ke V4 V5.
Okay, kalau V1 ke V3 sama dengan 500, okay, V3 ke V4 500 campur 500 daripada V4 ke V5, so kita dapat sama dengan 1500. Okay, ini meter. Jadi kalau kita tukar, kita dapat 1.5 kilometer. So julat dia still lagi berada di antara 1.4 hingga 2.1. So ini maksud soalan C. Okay, V1, so laluan yang seterusnya, laluan yang kedua kita boleh ambil V1 pergi ke V2, V2 pergi ke V5. Dia kena ikut turutan. So V1 pergi ke V2, V2 pergi ke V4, V4 pergi ke V5. Jadi V1 ke V2 600 campur dengan 800 campur dengan 500. So awak dapat berapa? 1,900 kan? 1,900 meter. So kita dapat dalam 1.9 kilometer. So still lagi dalam julat antara 1.4 kilometer hingga 2.1 kilometer. So itu maksud soalan untuk C. Okay, saya takut semalam saya terangkan tak jelas. Okay, jadi hari ni kita belajar tentang subgraf dan juga pokok. So apa itu subgraf? Subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. So subgraf ni termasuk dengan bucu dan tepi. Bucu tu apa? Bucu adalah gelong ni. Bucu titik tepi. Okey, dia termasuklah gelong, termasuklah juga bilang tepi. So itu subgraf. Termasuk gelong, termasuk dengan bilang tepi. Okey. Contoh subgraf. Okey, contoh dia bagi ni. Dia bagi graf G. So dia bagi graf G. So rajah 1, 2, 3 dan 4 kita kena tentukan betul tak dia adalah daripada graf G. Okay, syarat dia mesti serupa. Kalau PS yang hubungkan dia mesti E5, tak boleh E3. So dia mesti serupa dengan apa yang diberi oleh rajah 3. So kalau kita tengok yang pertama PS, so rajah 1 PS, so P betul, S betul, E5. So betul, rajah 1 adalah subgraf. Okay, kalau kita tengok rajah 2, betul tak PS, tiba-tiba dekat PS ni ada gelong. So salah, sepatutnya gelong berada pada Q. Jadi rajah 2 bukan subgraf. Okay, dia nak kata subgraf bila semua sama seperti yang ditunjuk pada graf G. Kedudukan gelong, kedudukan bilang tepi dia sama. Kedudukan garis yang menghubungkan bucu adalah sama. Okay, contohnya yang ketiga. Okay, dia bagi PS dengan Q. Okay, dekat sini betul. Tapi pada PS salah sebab sepatutnya dekat sini adalah E. E berapa? E5. Yes, patutnya sini adalah E5. So, PS ni salah. Jadi, dia bukan subgraf bagi graf G. Maknanya, betul tak dia ni sebahagian daripada graf G? So, salah. Okay, last kali rajah 4. So, E5 betul, E4, E3. Okay, betul ke salah ni? Salah. Salah sebab apa? E2 tu E3. Sepatutnya dekat sini adalah E3. Jadi, rajah 4 bukan subgraf. So sini pun sepatutnya E2. Okay, jadi dia mesti serupa. Walaupun kita keluarkan sikit-sikit, dia mesti serupa dengan apa yang graf pertama tu dah tunjuk. Baru kita kata dia sebagai subgraf. So subgraf ni awak kena ingat, terdiri daripada, mesti termasuk juga bilang tepi dan juga gelong. Okay, itu adalah subgraf. Okay, yang kedua adalah pokok. So pokok pun adalah subgraf. Okay, pokok pun merupakan subgraf tetapi tanpa gelong atau bilang tepi. So dia hanya graf mudah saja. Pokok tu adalah subgraf tapi dia graf mudah. Tak ada gelong, tak ada tepi. Okay, jadi semua bucu mesti berkait dan setiap pasang bucu dikaitkan oleh satu tepi saja. Okay, setiap pasang bucu. Ini dia punya syarat lah untuk pokok. Tapi nanti kalau makin lama kita ke bawah nanti awak akan jumpa dia ada yang tak ikut syarat B. Okay, syarat C, bilangan tepi. So macam mana kita nak tahu gambar rajah pokok tu ada berapa garis yang menghubungkan titik
iaitu kita gunakan formula yang ni, iaitu bilangan bucu. So bilangan bucu dia letak sini sebagai n lah, n tolak 1. So kalau bucu ada titik ni, bintik ni ada 6, so garis yang menghubungkan antara titik tu mestilah 6 tolak 1, mestilah ada 5. Barulah kita katakan itu sebagai pokok. Okey, graf pokok. Okey, boleh kat sini syarat untuk pokok? Boleh cikgu. Okey. Okey, so kita tengok contoh yang pertama. Okey, so dia kata rajah satu ni merupakan pokok. Kenapa? Kita tengok semua bucu berkait. Okey. Semua bucu berkait dan satu saja dia punya tepi. Okey, so syarat pertama. Syarat kedua, tak ada bucu yang berulang. Okey, syarat yang ketiga, tak ada gelung, tak ada tepi. So syarat yang keempat, so nilai bucu betul tak 5? A, B, C, D, so ada 5. So tolak 1. Jadi garis dia betul tak ada 4? 1, 2, 3 dan juga 4. So yang ini kita katakan sebagai graf pokok. Okey. Bila dia menepati syarat yang diberikan. Okey. Kalau B ni, darjah 2 ni bukan pokok sebab apa? 1 ni sebab BE ni. Okey. Dia dihubungkan oleh 2. Okey. Titik B ni dia dihubungkan oleh 2 garis. Satu lagi, sepatutnya bucu 5 tolak 1. Sepatutnya kita ada 4 garis saja. Tapi kat sini dapat 5. Jadi yang ini bukan rajah pokok. Okey, boleh? Maknanya B nak ke E ni boleh 2 cara. So kalau boleh 2 cara, so dia bukan gambar rajah pokok. Dia bukan graf pokok. Satu cara B pergi ke E. Satu cara lagi dari B ke C, C ke D, D ke E. Ini maksudnya pasangan bucu tu tak boleh dikaitkan dengan 2 cara. Dia tak boleh pergi dengan 2 cara. So kalau kat sini ada 2 cara lah. B pergi ke E ada 2 cara. Cara pertama, cara kedua. So yang itu bukan rajah pokok. Okay, boleh faham maksud pokok ni? Apa maksud bucu tak boleh dikaitkan dengan 2 cara? Ini maksud dia. B ke E ada 2 cara. Okay, so ini bukan gambar rajah pokok. Bukan graf pokok. Okay, jelas? Jelas ke? Jelas cikgu. Okay, so contoh yang 10, dia nak suruh awak kenal pasti pokok ataupun bukan pokok. Okay, so obviously A pokok ke tak? Pokok ke tak? A. Bukan. Bukan pokok. Okey, sebab apa? Contohlah kita ambil titik P pergi ke R. So ada berapa cara nak pergi P ke R? Ada banyak cara. So contohnya P, Q, R satu cara. P pergi ke Q, pergi T, pergi S, pergi R. 2 cara. So ada lebih daripada satu cara untuk pergi, untuk hubungkan P dan juga R. So yang ini bukan gambar, bukan pokok. So ini bukan pokok. Satu lagi, ada berapa bucu? 6. 6 tolak 1. Patutnya kita hanya ada 5 garis sahaja. So yang ini pun so itu adalah sebab dia bukan pokok. Okay, B. Pokok ke tak? Pokok. Pokok cikgu. Yes, pokok. Okay, semua titik dihubungkan. Ya, semua titik dihubungkan dan hanya satu cara saja boleh pergi dekat setiap titik. So dia adalah pokok. Okay, C. Pokok ke tak? Pokok. So C pokok. Okay. D? Bukan. Okay, D bukan. Okay, walaupun dia satu sebab apa? Ada titik yang tak dihubungkan. Contohnya kita nak pergi, so dekat sini tak dihubungkan. Contohlah, okay. So dia bukan gambar rajah, bukan rajah pokok. Okay, bucu R dan T tidak dikaitkan dengan bucu lain. So dia bukan pokok. Okay. Yang seterusnya, dia suruh lukis pula satu rajah pokok dengan maklumat yang diberi. Okay. So bucu ada 6. Jadi kita nak tahu berapa garis yang boleh hubungkan antara setiap bucu tu. Kita guna formula apa?
So nak tahu berapa garis yang boleh kita lukis untuk hubungkan antara setiap bucu tu guna formula? N tolak 1. Yes, N tolak 1. So 6 tolak 1 mesti ada 5 garis. Okay, so awak kena ingat syarat dia hanya boleh nak jumpa setiap bucu tu hanya boleh satu kali saja cara, tak boleh banyak kali. So yang ini adalah antara cara nak lukis gambar rajah pokok lah. Yang ni awak kena cuba jaya lah saya rasa. Okay, dengan ikut syarat dia. So bucu 8 maknanya garis dia mesti ada berapa? Garis dia mesti ada 7. Guna formula 8 tolak 1, 7. So awak kena bina graf dengan 8 bucu ada 7 garis. Macam mana kita nak bina 8 bucu 7 garis? Okay, so contoh 11 lukis pokok. Okay, contoh yang ke 12 dia suruh keluarkan pula. Yang ini yang dia tak ikut syarat yang N tolak 1. Okay, yang ini dia tak ikut syarat N tolak 1 sebab awak akan dapat lebih garis dekat sini. Okay, untuk yang ini sebab syarat dia mesti hubungkan setiap titik. Okay, tapi bila kita nak hubungkan setiap titik tu akan ada lebih garis yang menghubungkan titik tersebut. So yang ini maksud dia. Sebabnya kenapa boleh macam tu sebab dekat sini nanti rajah pokok ni digunakan untuk tentukan laluan terpendek dengan syarat semua bucu. Dengan syarat semua bucu boleh dihubungkan. Okay, dengan syarat semua bucu boleh dihubungkan dengan hanya sekali saja. So bila yang ini, okay, awak jangan risaulah kalau terlebih. Patutnya 5 tolak 1, 4 kan? So patutnya hanya ada 4 garis. Tapi kalau kita hubungkan dekat sini dia terlebih 3. So tak apa. Sebab kita nak cari laluan terpendek dengan syarat semua bucu hanya boleh dilalui sekali. Okay, so contoh yang ini. Okay, mana yang kita boleh hubungkan bucu tersebut? So dia ambil ni lah. Garis ni, garis ni, garis ni, garis ni. So bila kita keluarkan awak akan dapat macam ni. Daripada sini kita boleh keluarkan, so kita dapatlah bentuk macam ni. Okay, dengan syarat yang ini pun macam subgraf lah. Mesti daripada graf yang diberi. Okay, so kalau ni macam mana dia nak hubungkan semua titik? So kita ambil satu point, 1, 2, 3, 4. Ini contoh yang awak boleh keluarkan daripada satu graf mudah ni. Okay, so boleh? Dengan syarat semua titik adalah berhubung dengan satu cara saja. Okay, dia berhubung sekali saja. Okay, so boleh faham? Boleh. Okay. Sebabnya ni dia sekali. Sekejap. Okay, so last kali penyelesaian masalah. Okay, so soalan tanya suatu graf tak terarah dan berpemberat. So tak terarah ni maksudnya tak ada, dia tak tentukan P jumpa siapa, Q jumpa siapa. So tak terarah. Okay, itu maksud tak terarah. Kalau terarah contohnya dia kata Q pergi R, R mesti jumpa T. So kalau terarah mesti ada anak panah. Okay, berpemberat ni. Ada nilai pada setiap garis. Okay, so dekat sini dia kata lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. So hasil tambah semua ni dapat minimum. Okay, dengan syarat semua titik berhubung. Okay, semua titik mesti berhubung dan dapat nilai yang minimum. Okay. So langkah pertama, awak kena tentukan dululah mana yang paling berat. Contoh, kita keluarkan yang paling berat. Maknanya kita jangan hubungkan titik tu guna yang paling berat. Contohnya, apa? 25. Okay, 20. So ni yang paling berat. Okay, kita buang. Jadi kita cuba hubungkan, kita keluarkan pokok ni untuk dapat yang paling ringan. So kita boleh hubungkan P pergi ke T, T pergi ke Q,
T pergi ke R, T pergi ke S. Okay, sebab apa kita tak ambil macam ni? So, kita patutnya boleh je ambil macam ni. Tapi kenapa cikgu tak pergi kat situ? Sebab ni ada nilai yang berat. So, kalau awak tambah, awak akan dapat hasil yang tak minimum lah. Ini dia nak cari yang paling minimum. Okay, kalau awak ambil sini 19 campur 10 campur 20 campur 17. So, dapat berapa? So kalau kita ambil jalan ni dapat 66 contoh. So kalau kita ambil jalan yang kedua 19 pergi 10. So 19 campur 10 campur 12 campur 14. Still berhubung. Okay. Sini Dapat 55. Ya, dapat 55. Still dua-dua ni boleh berhubung. Tapi kita nak yang paling minimum. Sebab tu kita tak ambil yang A. Kita ambil yang B. Okay, faham? Ini cara dia. So awak kena cari, awak kena lukis pokok yang dapat nilai minimum. Tapi dengan syarat semua titik bersambung. Okay, jelas yang ni? Jelas cikgu. Okay. So, kita dah habis, sebenarnya dah habis dah ni, tinggal soalan penyelesaian masalah. Okay, kerja rumah awak, cuba buat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, cuba jawab dekat sini semua soalan. Latihan 5.1C. Okay, tak perlu salin soalan, terus bagi jawapan saja. Okay. Boleh? Boleh cikgu. Jelas? Pasal graf mudah, graf berbilang tepi gelung. Okay, subgraf pokok. Okay, subgraf termasuk lengkung dan juga gelung. Bilang tepi dan juga gelung. Okay, graf pokok. Okay, ada yang ikut syarat N tolak 1. Ada yang tak ikut syarat N tolak 1 tu sebab kita nak cari jalan yang, kita nak cari yang minimum. Nilai yang minimum. Okay, so saya rasa sampai sini saja kelas kita. Kita pun dah habis tajuk bab ni. Jadi cuba jawab muka yang saya dah suruh. Soalan praktis sendiri 5.1C. Okay. Jadi sampai sini saja kelas kita. Kita jumpa lagi minggu depan.